Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan Yang di-Pertuan Agong YDPA, Sultan dan Majlis Raja-Raja. Baiklah, sebelum kami memulakan pembentangan kami, ingin saya perkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada saya. Yang pertama, Abang Zuhairi bin Abang Zulkarnaini dan Nabil Aiman bin Muhammad Mukhlis, Muhammad Syazwan bin Jamsari, Nahzatul Umairah binti Isyaraf, Nur Ashikin binti Aziz dan Siti Nur Aisyah binti Razali. Itulah ke-6 ahli kumpulan kami. Baiklah, serba sedikit mengenai YDPA. Pengenalan YDPA. YDPA ialah gelaran rasmi bagi Ketua Negara Malaysia. Gelaran rasmi yang penuh bagi YDPA ialah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Konsep YDPA ini adalah salah satu daripada beberapa monarki yang wujud di dunia dengan raja yang dipilih. Konsep raja yang dipilih ini dipercayai berakar daripada kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan Ayutthaya pada abad ke-7, di mana pada masa itu raja dipilih dari negeri-negeri kota di Sriwijaya. Baiklah, kita bergerak kepada maksud YDPA. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, gelaran penuh bagi YDPA ialah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita pecahkan kepada 3, maksudnya. Yang pertama, Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, bermaksud di bawah debu Yang Maha Kuasa, merujuk kepada bagaimana kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah debu kecil berbanding dengan kuasa Allah Ta'ala, ya, dan pemerintah selalu tunduk kepada Tuhan. Okey. Maksud kedua iaitu Baginda Seri Paduka, yang membawa maksud perkataan Seri Paduka iaitu alas kaki atau kasut, dan istilah Baginda yang merupakan kata ganti nama diri ketiga dalam bahasa Melayu untuk golongan raja dan para nabi. Peristilahan ini membawa kerendahan kedudukan Yang di-Pertuan Agong dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu. Baiklah, pecahan ketiga iaitu Yang di-Pertuan Agong adalah istilah lama untuk ketua, iaitu bertanggungjawab atau yang dinaikkan kedudukannya. Agong dan Agong atau dalam bahasa piawai, Agong bermaksud tertinggi, dan gelaran ini tidak berubah termasuk ejaannya kerana ia termaktub dan tersimpan di dalam perlembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Aziz, nombor matrik I20204720. Okey, saya akan menyambung perbentangan daripada rakan saya. Saya akan membahaskan mengenai Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja. Malaysia adalah sebuah negara berdaulat kerana mempunyai raja dan mengekalkan institusi raja. Malaysia mempunyai 10 orang raja. Setiap raja-raja Melayu kini merupakan raja berperlembagaan. Raja-raja Melayu menjadi tonggak kerajaan monarki mutlak. Setiap daripada mereka berkuasa ke atas negeri taklukannya, dan mereka menjadi ketua agama bagi setiap negeri dan berkuasa ke atas kerajaan negeri. Antara beberapa senarai raja-raja Melayu adalah Kerajaan Melayu Lama seperti Kedah pada abad ke-14, Perak abad ke-16, Johor abad ke-16, dan Kerajaan Melayu Baru, Terengganu, Kelantan dan Selangor pada abad ke-18. Setiap 10 orang raja, satu sahaja dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Perkara 38, yang pertama, maka hendaklah ada suatu majlis raja-raja yang ditubuhkan mengikut jadual kelima. Yang kedua, majlis raja-raja hendaklah menjalankan fungsinya bagi pertama, memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong mengikut kepada peruntukan jadual ketiga. Yang kedua,
mempersetujui dan tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan ataupun upacara agama diperluas ke persekutuan secara menyeluruh. Yang ketiga, memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang dan membuat atau memberikan nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang di bawah perlembagaan ini dikehendaki diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja atau dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang keempat, melantik anggota Mahkamah Khas di bawah fasa 1 perkara 182. Yang kelima, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman di bawah fasal 12 perkara 42. Yang keempat, tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang keenam, anggota Majlis Raja-Raja boleh bertindak menurut budi bicara mereka dalam apa-apa prosiding yang berhubungan dengan fungsi yang berikut, iaitu yang pertama, memilih yang di-Pertuan Agong atau memecat yang di-Pertuan Agong daripada jawatannya atau memilih timbalan yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, memberikan nasihat mengenai apa-apa pelantikan. Yang ketiga, memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang yang mengubah sempadan sesuatu negeri atau yang menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja. Yang keempat, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama diperluas ke persekutuan secara menyeluruh. Yang kelima, pelantikan anggota Mahkamah Khas di bawah fasa 1 perkara 182. Yang keenam, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman di bawah fasal 12 perkara 42. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada peranan dan kuasa YDPA. Okey, dalam perkara 181 dalam kurungan 1, Perlembagaan Persekutuan menjamin kedaulatan dan kuasa raja terus berkekalan. Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong. Antaranya ialah baginda diberi kuasa untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan menjaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Baginda juga berperanan sebagai ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Seterusnya kita melihat pada perkara 40, iaitu tugas peranan yang di-Pertuan Agong ialah melantik seorang Perdana Menteri. Seterusnya, menangguhkan pembubaran Parlimen. Seterusnya, meminta supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja bagi tujuan membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja. Ketiga-tiga perkara tersebut terletak dalam perkara 40. Namun begitu, Yang di-Pertuan Agong haruslah bertindak mengikut nasihat. Seterusnya, baginda juga mempunyai kuasa eksekutif persekutuan, namun tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang persekutuan dan peruntukan jadual kedua. Baiklah, seterusnya kita lihat pada kuasa legislatif. Baginda juga mempunyai kuasa legislatif. Apabila dalam kuasa legislatif kita dapat melihat pada banyak perkara, iaitu antaranya ialah perkara 44 yang di-Pertuan Agong sebagai sebahagian daripada Parlimen. Seterusnya perkara 55 dalam kurungan 2, YDPA boleh memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa dan menangguh sidang Parlimen. Dan perkara seterusnya perkara 40 dalam kurungan 2B dan perkara 55 dalam kurungan 2C, Perlembagaan Persekutuan. YDPA boleh memberhentikan dan
bubarkan Parlimen. Dan seterusnya, perkara ke-60, Perlembagaan Persekutuan, YDPA boleh memberi ucapan dalam mana-mana majlis Parlimen. Lihat pada perkara 66, 64, Perlembagaan Persekutuan, YDPA juga berfungsi dalam memperkenankan undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Seterusnya, perkara 48 dalam kurungan 3, Perlembagaan Persekutuan, YDPA boleh membatalkan kelayakan ahli Parlimen. Dan terakhir, dalam perkara 45 dalam kurungan 2, Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong berperanan untuk melantik senator ke Dewan Negara. YDPA melantik 2 orang senator untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang untuk wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya, serta mempunyai kuasa melantik 40 orang senator yang lain. Tersebut ialah kuasa legislatif yang bagi yang di-Pertuan Agong. Selain kuasa legislatif, baginda juga mempunyai kuasa hakim, iaitu kuasa Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, dan tertakluk kepada perkara 122 hakim-hakim lain Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa untuk melantik Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak mengikut budi bicaranya setelah mempertimbangkan nasihat Ketua Menteri Negeri. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai hak untuk melantik Datuk Bandar dan Majlis Bandaraya Kuala Lumpur yang merupakan wilayah persekutuan. Di samping itu, baginda juga mempunyai kuasa sebagai Ketua Agama Islam. Baginda adalah Ketua Islam di 4 buah negeri yang diperintah oleh Yang di-Pertuan Negeri yang dilantik, di 3 buah wilayah persekutuan serta di negeri sendiri. Dalam peranan ini, beliau dinasihatkan oleh Majlis Hal Ehwal Islam Negara di setiap negeri. Yang di-Pertuan Agong juga melantik pengurusi dan ahli-ahli setiap majlis. Beliau juga melantik mufti negeri di setiap negeri tersebut. Terdapat satu majlis hal ehwal Islam yang mempunyai bidang kuasa untuk ketiga-tiga wilayah persekutuan. Majlis ini juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, peranan Yang di-Pertuan Agong juga ialah sebagai pemerintah tertinggi. Selaras dengan perkara 41 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Oleh itu, beliau adalah pegawai tertinggi dalam rantaian ketenteraan. Sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, Yang di-Pertuan Agong melantik Panglima Angkatan Tentera atas nasihat Majlis Angkatan Tentera. Baginda juga melantik ketua-ketua perkhidmatan bagi ketiga-tiga cabang tentera. Baiklah, kita bergerak ke poin seterusnya. Kita nak lihat bagaimana tamat kuasa sebagai YDPA. Yang di-Pertuan Agong akan tamat kuasanya apabila tempoh pemerintahan baginda tamat. Baginda mangkat, meletak jawatan atau dilucutkan jawatan. Untuk pengetahuan semua, tempoh bagi satu sesi pemerintahan baginda ialah sepanjang 5 tahun. Baiklah, untuk tambahan makluman, baginda juga hendaklah berhenti menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong apabila baginda dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah mana-mana
undang-undang di dalam Mahkamah Khas. Walau bagaimanapun, tiada tindakan sivil atau jenayah boleh dimulakan terhadap Yang di-Pertuan Agong atau Raja suatu negeri atas sifat peribadinya kecuali dengan keizinan peguam negara sendiri. Baiklah, saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Siti Nur Aisyah binti Razali. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Abang Zuhairi bin Abang Zulkarnaini di atas pembentangan sebentar tadi. Saya Siti Nur Aisyah binti Razali, nombor matrik I21105130 sebagai pembentang yang kedua akan membentangkan tentang tajuk peruntukan undang-undang Ketua Negara bagi Persekutuan dan Isterinya serta Timbalan Ketua Negara bagi Persekutuan. Baiklah, seterusnya saya akan membicarakan tentang peruntukan undang-undang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali, apa-apa pun prosiding yang dilakukan terhadap Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja sesuatu negeri di atas sifat peribadinya sendiri hendaklah dibawa di dalam Mahkamah Khas yang ditubuhkan di bawah Fasal 1. Mahkamah Khas terdiri daripada Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan yang dijadikan sebagai pengerusi, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan 2 orang lain yang memegang ataupun pernah memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan ataupun Mahkamah Tinggi yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Mahkamah Khas hendaklah mempunyai bidang kuasa khusus untuk membicarakan segala kesalahan yang dilakukan di persekutuan dan segala kes sivil terhadap Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja di sesuatu negeri walau di mana-mana pun kausa tindakan tersebut berbangkit. Prosiding di dalam Mahkamah Khas hendaklah diputuskan mengikut pendapat majoriti anggota dan keputusannya adalah muktamad, konklusif dan tidak boleh dicabar ataupun dipertikaikan di dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan sekalipun. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang Ketua Utama Negara bagi Persekutuan dan juga isterinya. Ketua Utama Negara bagi Persekutuan ataupun digelar sebagai Yang di-Pertuan Agong perlulah diberikan keutamaan daripada semua orang di dalam persekutuan dan tidak boleh dikenakan apa-apa jua prosiding di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam Mahkamah Khas. Isteri Yang di-Pertuan Agong ataupun digelar sebagai Raja Pemaisuri Agong hendaklah diberikan keistimewaan daripada semua orang di persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja dalam tempoh 5 tahun tetapi boleh meletakkan jawatannya pada bila-bila masa sahaja melalui surat yang ditandatangani oleh dirinya sendiri yang ditujukan kepada Majlis Raja-Raja. YDPA boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja dan hendaklah berhenti memegang jawatan tersebut apabila terhenti menjadi Raja. Peruntukan bahagian 1 dan 3 jadual ketiga hendaklah terpakai dalam pemilihan dan pemecatan Yang di-Pertuan Agong, yang mana salah satu daripadanya adalah sesuatu ketetapan di bawah seksyen ini tidak boleh diluluskan melainkan jika sekurang-kurangnya 5 orang anggota Majlis Raja-Raja itu telah mengundi menyokongnya. Seterusnya kita beralih kepada tajuk Timbalan Ketua Negara bagi Persekutuan. Timbalan Ketua Negara bagi Persekutuan ataupun lebih dikenali sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong ataupun Timbalan YDPA menjalankan fungsi dan mempunyai keistimewaan seperti YDPA selama mana ada kekosongan di dalam jawatan YDPA dan selama mana tempoh YDPA tidak dapat menjalankan fungsinya kerana sakit, tidak berada di dalam persekutuan ataupun kerana apa-apa sebab lain. Timbalan YDPA tidak boleh menjalankan fungsi YDPA semasa YDPA sedang tidak berdaya ataupun tidak berada di dalam persekutuan dalam tempoh masa yang dijangka kurang daripada 15 hari, melainkan jika Timbalan YDPA merasakan bahawa terdapat keperluan ataupun suai manfaat untuk menjalankan fungsi itu. Timbalan YDPA hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja dalam tempoh 5 tahun tetapi boleh meletakkan jawatannya pada bila-bila masa sahaja melalui surat yang ditandatangani oleh dirinya sendiri yang ditujukan kepada Majlis Raja-Raja dan Timbalan YDPA juga boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja dan hendaklah berhenti memegang jawatan setelah berhenti menjadi Raja. Peruntukan bahagian 2 jadual ketiga hendaklah terpakai dalam pemilihan dan pemecatan Timbalan YDPA, yang mana salah satu daripadanya adalah Majlis Raja-Raja tidak boleh memilih Timbalan YDPA semasa jawatan YDPA itu kosong. Berdasarkan Akta Yang di-Pertuan Agong Perjalanan Fungsi 1957 iaitu Akta 373, Parlimen boleh membuat peruntukan supaya fungsi YDPA boleh dijalankan oleh seorang raja.
jika fungsi itu tidak dapat dijalankan oleh kerana jawatan timbalan YDPA itu kosong ataupun kerana timbalan YDPA sakit, tidak berada di dalam persekutuan ataupun kerana atas sebab yang lain, tetapi undang-undang itu tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Sekian sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh pembentang yang ketiga, iaitu Saudari Nahzatul Umairah binti Isyaraf. Okay, saya akan menyambung perbentangan daripada rakan saya dan slide saya kali ini akan membahaskan mengenai mohon besar dan sumpah jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong. Mohon besar perkara 36 Yang di-Pertuan Agong hendaklah menyimpan dan menggunakan mohon besar persekutuan. Mohon besar ini adalah cop yang melambangkan kuasa Raja-Raja Melayu dan terdapat beberapa fungsi mohon besar. Antaranya yang pertama, ia melambangkan kuasa dan hak institusi Majlis Raja-Raja. Yang kedua, melambangkan kedaulatan surat cara. Yang ketiga, membuktikan kesahihan asal-usul sesuatu surat cara. Antara surat cara yang memerlukan penurunan mohon besar ialah yang pertama, surat cara yang memuatkan keputusan pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja-Raja yang dihantar kepada Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Perdana Menteri. Yang kedua, surat cara lantikan Raja sebagai Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong atau timbalan Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, surat cara bagi pelantikan-pelantikan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya masuk kepada sumpah jawatan bagi Yang di-Pertuan Agong. Perkara 37, yang pertama, Yang di-Pertuan Agong hendaklah sebelum menjalankan fungsinya mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan yang dinyatakan dalam bahagian 1 jadual keempat di hadapan Majlis Raja-Raja dan dengan kehadiran Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan, dan sumpah itu hendaklah diakusaksikan oleh 2 orang yang dilantik bagi maksud itu oleh Majlis Raja-Raja. Yang kedua, timbalan Yang di-Pertuan Agong hendaklah sebelum menjalankan fungsinya, selain fungsi yang boleh dijalankan bagi maksud memanggil Majlis Raja-Raja bermesyuarat, mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan yang dinyatakan dalam bahagian 2 jadual keempat di hadapan Majlis Raja-Raja dan dengan kehadiran Ketua Hakim Negara, Mahkamah Persekutuan. Yang ketiga, sumpah tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, telah dinyatakan dalam bahagian 3 jadual keempat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nahzatul Umairah binti Isyaraf, menemu matrik I20204794. Baiklah, pada slide ini saya akan menerangkan tentang 4 perkara yang mana 3 daripadanya terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan pada slide yang pertama ini, jika kita lihat pada perkara 33A, Yang di-Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong jika dipertuduh atas suatu kesalahan. Baik, di sini menerangkan bahawa jika Yang di-Pertuan Agong dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang di dalam Mahkamah Khas yang ditubuhkan, hendaklah terhenti menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong. Dan apakah yang dimaksudkan dengan Mahkamah Khas? Mahkamah Khas ini adalah mahkamah yang ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara dan hakim-hakimnya terdiri daripada Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah, Sarawak dan beberapa lagi yang dilantik. Baiklah, tugas mahkamah ini adalah untuk membicarakan raja-raja termasuk Yang di-Pertuan Agong, Raja Pemaisuri Agong, Sultan-Sultan Pemaisuri Agong jika mereka ada melakukan kesalahan jenayah atau wujud tuntutan sivil terhadap mereka. Dan perkara ini terdapat pada Perlembagaan Persekutuan perkara 182 dan 183 yang mana hanya Ketua Hakim Negara sahaja yang boleh menjatuhkan sebarang hukuman terhadap Yang di-Pertuan Agong. Baiklah, kita beralih kepada slide yang seterusnya. Perkara 34, ketidakbolehan Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Baiklah, yang pertama, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menjalankan fungsinya sebagai Raja Negerinya kecuali fungsinya sebagai Ketua Agama Islam sahaja. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang baginya ada saraan. Dan yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh melibatkan diri secara aktif dalam apa-apa perusahaan komersil ataupun perniagaan.
Baiklah, yang seterusnya, perkara yang keempat, yang di-Pertuan Agong tidak boleh menerima apa-apa jua jenis emolumen yang dikena bayar kepadanya sebagai raja negerinya di bawah peruntukan perlembagaan negeri itu atau mana-mana peruntukan undang-undang negeri. Dan yang kelima, yang di-Pertuan Agong tidak boleh tanpa persetujuan majlis-majlis raja-raja meninggalkan persekutuan selama lebih daripada 15 hari kecuali terdapat baginya lawatan ke suatu negara lain, kerana seperti mana yang kita ketahui, fungsi ataupun tugas yang di-Pertuan Agong terletak pada persekutuan. Baik, perkara yang ketujuh, jika timbalan yang di-Pertuan Agong atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa undang-undang menjalankan fungsi tugas yang di-Pertuan Agong selama tempoh melebihi 15 hari, maka fasal 1 sehingga fasal 5 hendaklah terpakai baginya sepanjang tempoh itu sebagaimana terpakai bagi yang di-Pertuan Agong. Dan nombor 8, tiada apa-apa jua dalam fasa 1 yang boleh menghalang yang di-Pertuan Agong daripada menjalankan apa-apa kuasa yang terletak haknya sebagai raja negerinya, sama ada berseorangan atau bersama-sama dengan mana-mana pihak kuasa yang lain. Dan antara tugas yang boleh dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah yang pertama, bagi meminda perlembagaan negeri, dan yang kedua adalah untuk melantik seorang pemangku raja atau anggota majlis pemangku raja sebagai sebagai ganti kepada mana-mana pemangku raja atau anggota majlis pemangku raja mengikut mana-mana yang berkenaan yang telah mati ataupun tidak berupaya untuk menjalankan tugas sebagai pemangku raja atau anggota majlis. Dan seterusnya, perkara 35, peruntukan diraja bagi Yang di-Pertuan Agong dan isterinya dan saraan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Di sini, Parlimen hendaklah melalui undang-undang memperuntukkan suatu peruntukan diraja bagi Yang di-Pertuan Agong yang hendaklah termasuk peruntukan untuk membayar anuiti kepada Raja Pemaisuri Agong, dan peruntukan diraja ini hendaklah dipertanggungan kepada kumpulan wang disatukan dan tidak boleh dikurangkan semasa Yang di-Pertuan Agong memegang jawatannya. Dan yang seterusnya, Parlimen melalui undang-undang membuat peruntukan bagi saraan bagi timbalan Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi Yang di-Pertuan Agong selama tempoh beliau menjalankan fungsi itu. Dan saraan itu juga dipertanggungan kepada kumpulan wang yang disatukan. Dan yang seterusnya, kediaman rasmi Yang di-Pertuan Agong. Dan seperti mana yang kita ketahui, Istana Negara merupakan kediaman rasmi Yang di-Pertuan Agong, di mana setiap acara rasmi kerajaan diadakan di situ seperti pelantikan Perdana Menteri Malaysia, jemaah menteri dan anggota kerajaan. Dan Istana Negara juga berperanan sebagai tempat mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu bagi membincangkan tentang hal ehwal negara. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan saya di atas pembentangannya tadi. Saya Nabil Aiman bin Muhammad Muklis, nombor matrik I21105407. Ingin membentangkan tajuk saya iaitu perkara 42, kuasa pengampunan. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan Mahkamah Sivil yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Maksud yang ingin disampaikan sini adalah Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum, apa yang saya faham adalah hukuman itu ditunda, dan lega hukum. Lega hukum yang saya faham dalam konteks ini adalah keringanan bagi sesuatu hukuman yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan Mahkamah Sivil. Kemudian Yang di-Pertuan Agong hanya berkuasa di atas wilayah sahaja, iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Okey, yang seterusnya kedua adalah manakala raja atau di-Pertuan negeri hanya di dalam negerinya sendiri. Okey, maksud yang ingin disampaikan sini adalah raja dan di-Pertuan negeri, mereka punya kuasa hanya terhad di atas negeri mereka masing-masing sahaja. Yang ketiga adalah jika suatu kesalahan telah dilakukan di luar persekutuan atau lebih dari suatu negeri dan boleh menimbulkan keraguan, maka kesalahan itu hendaklah dikira telah dilakukan di negeri tempat kesalahan itu dibicarakan. Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya hendaklah masing-masingnya dikira suatu negeri. Okay, maksudnya di sini adalah jika suatu kesalahan itu telah dilakukan, yang pertama sekali adalah telah dilakukan di luar persekutuan
atau lebih daripada satu negeri, maksudnya kesalahan itu dibuat di negeri ini, kemudian negeri lain, di banyak negeri. Dan yang ketiga adalah boleh menimbulkan keraguan, maka kesalahan itu hendaklah dikira telah dilakukan di negeri tempat kesalahan itu dibicarakan. Maksudnya kesalahan yang dilakukan kesalahan itu contoh di negeri tersebut, demikian di satu negeri itu, maka di tempat itulah yang kesalahan itu akan dibicarakan. Kemudian bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya hendaklah masing-masingnya dikira suatu negeri. Okey, asalnya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di dalam satu wilayah. Tapi dalam teks ini dia mengatakan masing-masing dikira hanyalah satu negeri, masing-masingnya dikira suatu negeri. Maksudnya Kuala Lumpur saja, Labuan saja, Putrajaya saja. Okey, seterusnya keempat adalah kuasa yang disebut dalam perkara ini terbagi kepada 2. Kuasa itu boleh dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Antara fungsi yang peruntukan berkenaan dengannya boleh dibuat oleh Undang-Undang Persekutuan di bawah Pasal 3 Perkara 40. B. Kuasa itu boleh dijalankan oleh Raja atau Yang di-Pertua negeri sesuatu negeri. Dijalankan mengikut nasihat lembaga pengampunan yang ditubuhkan bagi negeri itu mengikut Pasal 5. Seterusnya, yang kelima, Peguam negara boleh mewakilkan fungsinya melalui surat secara bertulis kepada mana-mana anggota lain. Dan Raja atau Yang di-Pertua negeri boleh melantik mana-mana orang untuk menjalankan tugas mana-mana anggota lembaga yang tidak dapat menjalankan tugasnya. Okey, maksudnya di sini adalah Peguam negara, jika sekiranya Peguam negara tidak dapat menjalankan tugasnya atau mengalami tidak dapat menjalankan ataupun tidak dapat hadir, dia boleh mewakilkan fungsinya melalui menulis surat dan kepada mana-mana anggota lain. Kemudian Raja atau Yang di-Pertua negeri juga boleh melantik mana-mana anggota lain untuk menjalankan tugas anggota lembaga yang tidak dapat menjalankan tugasnya itu. Okey, seterusnya yang keenam, anggota lembaga dilantik oleh Raja atau Yang di-Pertua negeri bertugas selama tempoh 3 tahun dan layak dilantik semula, tetapi mereka boleh meletakkan jawatan pada bila-bila masa. Seterusnya adalah ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli Dewan Rakyat tidak boleh dilantik oleh Raja atau Yang di-Pertua negeri untuk menjadi anggota lembaga pengampunan atau untuk menggantikan sementara fungsi anggota lembaga. Okey, bagi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Dewan Rakyat, mereka berdua ni tidak boleh dilantik oleh Raja ataupun dilantik oleh di-Pertua negeri untuk menjadi anggota lembaga pengampunan, ataupun macam saya kata tadi, menggantikan sementara fungsi anggota lembaga tersebut. Okey, seterusnya yang ke-8 adalah lembaga pengampunan hendaklah bermesyuarat dengan kehadiran Raja atau Yang di-Pertua negeri, dan Raja atau Yang di-Pertua negeri itu hendaklah mempengerusikan mesyuarat itu. Maksudnya di sini adalah lembaga pengampunan bermesyuarat dengan kehadiran Raja atau Yang di-Pertua negeri. Kemudian Raja ataupun di-Pertua negeri itu hendaklah mempengerusikan mesyuarat itu. Tak kisahlah sama ada Raja ataupun Yang di-Pertua negeri tersebut. Okay, yang ke-9 adalah sebelum memberikan nasihatnya, lembaga pengampunan hendaklah menimbangkan pendapat bertulis yang telah dikemukakan oleh Peguam negara mengenai perkara itu. Yang ke-10 adalah kuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenaan dengan atau untuk meremedkan, menggantung atau meringankan hukuman yang dikenakan oleh mana-mana mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang yang mengawal selia al-ehwal Islam negeri tertentu boleh dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam. Plus adalah apabila menghadiri mana-mana prosiding majlis raja-raja, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh disertai oleh Perdana Menteri dan raja-raja lain tidak boleh disertai oleh menteri-menteri besar mereka. Maksudnya di sini adalah apabila mereka raja-raja ataupun Yang di-Pertuan Agong menghadiri prosiding majlis raja-raja, mereka ni tidak boleh disertai oleh Perdana Menteri pertama sekali dan menteri-menteri besar mereka. Maksudnya kalau Yang di-Pertuan Agong tak boleh bawa Perdana Menteri, manakala raja-raja pula tidak boleh membawa menteri-menteri besar mereka. Seterusnya yang ke-12 adalah pasal yang terkait ini perlu dijalankan oleh Yang di-Pertuan atau Raja sesuatu negeri berkenaan dengan anak lelakinya atau anak perempuannya. Mengikut mana-mana berkenaan, kuasa itu hendaklah dijalankan oleh Raja sesuatu negeri yang dinamakan oleh majlis raja-raja, dan Raja itu hendaklah bertindak mengikut nasihat lembaga pengampunan yang berkenaan yang ditubuhkan di bawah perkara ini. Yang terakhir sekali adalah
Yang di-Pertua Negeri tidak boleh menjadi anggota Majlis Raja-Raja. Jadi terima kasih kepada saudara Nabil di atas pembentangan sebentar tadi. Jadi saya Muhammad Syazwan bin Jamsari I20305054 akan menyambung pembentangan kita pada hari ini, iaitu keanggotaan Parlimen dan titah oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau kita tengok dalam Perlembagaan Persekutuan, keanggotaan Parlimen dengan titah oleh Yang di-Pertuan Agong ni, dia termasuk di dalam bab 4, iaitu Badan Perundangan Persekutuan. Jadi first kita akan pergi ke keanggotaan Parlimen, iaitu di dalam bab 4 nombor 44, iaitu kuasa perundangan persekutuan hendaklah terletak hak pada Parlimen yang hendaklah terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan keanggotaan Parlimen ni, keanggotaan Parlimen ni mestilah kena ada Yang di-Pertuan Agong dan dua lagi majlis Parlimen, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang seterusnya adalah titah oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau kita tengok dalam bab 4 tu, dekat nombor 60, dia mengatakan Yang di-Pertuan Agong boleh bertitah kepada mana-mana satu majlis Parlimen atau kedua-dua majlis Parlimen bersama. Yang macam kita tahu, YDPA ni dia memang ada kuasa lah dalam Parlimen tu kan. Jadinya dengan kuasa itu dia boleh bertitah lah. Maksudnya macam tak ada halangan pun untuk dia bertitah dalam Parlimen tu. Seterusnya kita akan pergi ke kajian kes. Kajian kes yang kami ambil ni adalah berkaitan Anwar Ibrahim melawan Kerajaan Malaysia. Jadi, bagi kajian kes ini, Anwar Ibrahim yang merupakan salah seorang ahli politik Malaysia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun kerana didakwa atas tuduhan liwat pada tahun 2000. Tetapi Mahkamah Persekutuan Malaysia pada tahun 2014 telah menggugurkan tuduhan tersebut di atas sebab bukti-bukti yang tidak kukuh. Jadi mereka membebaskan beliau dari penjara kerana beliau telah menjalani hukumannya atas kesalahan rasuah. Pada tahun 2008, Saiful Bukhari Azlan pula yang merupakan pembantu Anwar pada ketika itu telah membuat laporan polis bahawa dia telah diliwat oleh Anwar. Jadi Mahkamah Tinggi pada tahun 2012 telah membuat ketetapan bahawa Datuk Seri Anwar ni dia tidak bersalah di atas kes liwat yang kedua ni dan melepaskan beliau daripada sebarang tuduhan liwat. 11 hari kemudian, pihak pendakwaan memfailkan rayuan terhadap keputusan tersebut. Jadinya Mahkamah Persekutuan ni dia mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan dan mengesahkan hukuman penjara selama 5 tahun ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada tahun 2015, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipenjarakan di Sungai Buloh, iaitu di Selangor. Tetapi akhirnya beliau dibebaskan pada 10 Mei pada 16 Mei 2018 lepas beliau mendapat pengampunan diraja penuh oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5. Jadi sekadar itu saja pembentangan kami pada hari ini yang berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja Negeri-Negeri. Sekian, terima kasih.